Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah Ta'ala inna 'iddatash shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Dianugerahkan iman, Islam, kesehatan, diberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu salat maghrib secara berjemaah. Dan menanti waktu Isya sama-sama kita duduk talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman seperti mana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak beri dia kebaikan, Allah akan beri kefahaman dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada malam kita akan berbicara tentang Sya'ban dan keistimewaan dia dan sejarah dia. Dia dalam tahun, Allah kata inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah cipta 7 petal langit, 7 petal bumi, Allah telah menetapkan 12 bulan. Dalam 12 bulan ni ada bulan-bulan yang Allah lebihkan ke atas bulan lain. Ada malam-malam malam dunia kita ni, malam-malam yang Allah lebihkan pada malam-malam lain. Ada hari-hari yang kita duduk dekat dunia ni, hari-hari yang mana Allah lebihkan pada hari-hari lain. Allah firman wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari yang kami kitarkan bagi manusia, kami pusingkan bagi manusia. Ada hari yang telah lepas, ada yang mana akan mendatang. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah cipta 7 petal langit dan 7 petal bumi. Bila kita kata mengenai Sya'ban, sejarah dia dan yang apa berlaku peristiwa dia, Sya'ban diambil daripada kalimah asalnya Sya'ba. Sya'ban ni makna kita panggil apa ya? Sya'ban berselerak, berpecah tu. Sya'ban. Jadi panggil Sya'ban. Sya'ban ni satu bulan yang Nabi SAW hadis Muslim. Nabi kata apa? Bulan yang dilupakan. Memang kita tak lupa lah masuk. Maksud hadis tu, maknanya bila dia terkepit di antara 2 bulan. Bulan Rajab yang lepas, keistimewaan dia kerana apa? Bulan Rajab termasuk bulan-bulan haram. Daripada 4 bulan, daripada 12 bulan yang Allah tetapkan, ada 4 bulan dipanggil bulan yang dihormati. Salah satu dia bulan Rajab yang kita lepas. Mana dia ada kelebihan. Orang yang beramal pada bulan yang haram, kelebihan dilipat gandakan setiap amal. Dan yang kedua bulan yang mana akan datang ni Ramadan. Jadi tadi imam baca doa, Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta keberkatan pada bulan Sya'ban. Yang kedua minta disampaikan pada bulan Ramadan akan datang. Kita lihat berapa ramai kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang dulu satu majlis, yang dulu bersama-sama kita, hari ini tidak bersama kita. Mudah Allah rahmati mereka semua. Ada orang yang mana besar jasa dia kepada surau ni, besar jasa dia pada kuliah-kuliah. Pada tahun ini tidak bersama lagi kita. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hari yang Allah putarkan bagi manusia. Bila kita kata Sya'ban, Sya'ban ni ada malam yang mana Allah lebihkan dalam bulan Sya'ban, lebih pada ada 5 keistimewaan.
Sebab itu dikatakan dikatakan walaupun ada orang mengatakan itu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, ada mengatakan bahawa itu Imam Syafi'i nukilkan. Ala kulli hal tak ada masalah lah. Al-Imam Asy-Syafi'i kata ada malam-malam yang saya sebut tadi yang Allah lebihkan pada malam-malam lain. Seperti malam Lailatul Qadar. Allah lebihkan malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam lain. Ada malam Jumaat, yang mana malam Jumaat Allah lebihkan pada malam-malam yang lain. Dan begitu juga lah ada malam yang dipanggil nisfu Sya'ban. Nisfu ni makna pertengahan. Pertengahan daripada Sya'ban. Pernah satu riwayat Allah turunkan perintah puasa Ramadan pada bulan Sya'ban. Itu ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sahabat Salman Al-Farisi kata apa? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir yaum Sya'ban. Salman kata pernah satu ketika Nabi beri khutbah kepada kami pada akhir dalam bulan Sya'ban. Mana keistimewaan Sya'ban ni banyak. Antaranya malam nisfu Sya'ban, yang mana insya-Allah pada hari Sabtu malam Ahad. Mana siapa yang hidupkan malam Sya'ban. Di dalam hadis itu siapa yang menghidupkan malam Sya'ban dengan amal-amal. Hadis itu sahih. Hadis itu dari Ibnu Hibban dalam sahih dia. Dan Syuaib Ar-Naud mentahqiq hadis itu sahih. Cuma ulama berbeza tentang amal pada malam tu. Adakah amal pada malam tu merujuk kepada amalan tertentu? Adakah sini perbahasan panjang di kalangan ulama. Menghidupkan dan menisfu Sya'ban, siapa yang menghidupkan? Makna malam nisfu Sya'ban, Nabi kata apa? Fayaghfiru. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia. Allah buat perisytiharan, Allah akan ampunkan dosa-dosa orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kecuali dua orang dia tidak terampun. Pertama orang yang musyrik, kedua dipanggil musyahid. Musyahid ni mana orang yang bergaduh, orang yang tidak bertegur siapa. Dua golongan ni mana tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Jadi apa amalan nisfu Sya'ban? Di zaman dulu salafus salih mereka menghidupkan malam tu. Cuma perbahasan sekarang, adakah malam tu perlu dihidupkan berjemaah? Dia ginilah. Walaupun ada setengah ulama-ulama kata malam tu setiap orang beramal. Sebab amal sebab itu dipanggil Sya'ban, mana berselera. Amal pada malam itu tak ada masalah. Ada orang kadang-kadang kelebihan dia baca Quran. Orang-orang kadang-kadang dia selawat. Ada orang kelebihan dia sedekah. Malam tu dia nak baca Quran, dia tak boleh. Dia tak boleh apa? Dia hantar makan malam nisfu Sya'ban. Maknanya setiap amal kebaikan dikira kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada ulama dulu di tanah Melayu kita ni lah, tidak ada cara lain kadang-kadang nak menghimpun orang. Di manusia ni kadang-kadang kalau buat amalan cara sendiri, contohnya lah, akan malam Sabtu malam Ahad akan datang ni contoh. Kita panggil semua datang, kita menghidupkan nisfu Sya'ban. Lepas tu imam pun bersalam, imam sembahyang sunat, imam masuk bilik. Imam kata, imam buat pengumuman. Pandai-pandailah kau orang nak baca Quran ke, nak zikir ke, nak pandai-pandailah kau orang kata. Siapa nak ajarkan hidupkan malam-malam. Dia kena setengah-setengah, tak ada surau sini, saya ingat tak ada masalah lah. Kadang setengah-setengah masjid dia tempat minum lagi banyak pada dalam ni. Sebab itu kadang-kadang ulama menghimpunkan. Dia kata-kata pernah Umar kata apa? Bila amalan solat tarawih ni, kita tahu bila kefarduan Ramadan ni Allah turunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua. Yang mana Nabi SAW, Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim. Wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh keberkatan. Syahrun unzila fihi al-Quran. Satu bulan yang mana Allah turunkan Quran padanya. Bulan yang mana Allah SWT, Nabi kata apa? Bulan yang mana Allah telah jadikan puasa kewajipan pada siang harinya. Wa qiyamul lail taqawwan man taqraba. Dan qiyamul lail ataupun tarawih pada malam tu menjadi amalan sunnah man taqarraba ilaih, siapa nak menghampiri kepada Allah. Mungkin ulama-ulama dulu mengkiaskan bila Nabi SAW qiyamul lail pada malam pertama yang ramai, malam kedua datang yang lebih ramai,
Malam ketiga Nabi tak keluar. Sehingga sahabat-sahabat ketika tu dalam masjid ada yang ibadah, ada yang menunggu Nabi dalam keadaan tertidur, berbagai-bagai cara. Sehingga amalan tu esoknya Nabi SAW datang sembahyang subuh. Nabi SAW sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa semalam orang dah makin ramai ni? Nabi kata, aku takut yang mana amalan jadi kewajipan ke atas umat aku selain daripada tarawih. Sehinggalah pada malam-malam seterusnya sahabat-sahabat menghidupkan amalan cara infradi, mana sendiri-sendiri. Ada orang dekat tiang tu baca Quran, ada orang kat tiang tu zikir, ada macam-macam amal. Orang yang menghimpunkan semula salat tu tarawih ni adalah Umar ibn Khattab. Bila Umar jadi Amirul Mukminin, lepas Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Amirul Mukminin, Umar lihat. Dia kata alangkah baik ni kalaulah kita ni sembahyang disatukan semua dan dipimpin oleh satu orang imam. Mana satu orang imam, dia mengimamkan solat dan kita semua ikut. Dan Umar kata, nikmah hadhil bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Akhirnya Umar melantik Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dan ketika tu sahabat-sahabat tak ada pun dipanggil ijma' sukut. Sahabat diam pun, tak ada sahabat kata ni benda yang Nabi tak buat ke apa. Mana sahabat ketika tu mengikut arahan Umar ibn Khattab himpun. Sebab itu atas kias ni lah, mungkin kerana perkara ni ada ulama'-ulama' tanah Melayu dulu melihat benda ni dihidupkan cara berjemaah. Kalau tak buat cara berjemaah ni, kadang-kadang orang ni dia akan tinggal Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun berdoa, contohnya bila kita dah biasa serasi doa, selepas bila imam baca apa astagfirullahalazim, baca dalam suara yang kuat, kita ramai ikut. Dan kadang-kadang setemah pergi ke umrah, pergi haji, kadang-kadang orang baca dengan suara yang perlahan. Benda ni kadang-kadang pro kontra. Ada mana sunnah ke mana bid'ah. Asal perkara tu dalam riwayat Bukhari, Nabi meninggikan suara dia. Selepas sahabat semua dah faham, dah tahu bacaan, Nabi perlahankan suara dia. Sehinggalah lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i 150 Hijrah. Yang wafat pada 204 Hijrah, Imam Asy-Syafi'i melihat kalau setengah orang, yang mana kalau dia tidak dipimpin, contohnya imam baca astagfirullah, dia pun tengok imam. Tengok imam, dia tengok kiri kanan, nak baca apa ni? Sebenarnya kita dah baca dah 20 tahun dah. Berpuluh-puluh tahun dah baca benda sama je. Kalau imam tak pimpin contoh, kita boleh baca. Kalau imam tak pimpin contohnya, nak baca apa lepas sembahyang? Tak tahulah, saya sembahyang dah lama tapi tak ingat. Apa kecuali kalau imam baca kuat pun saya ingat. Kita pun ingat. Tapi kalau dipimpin ni, dia rasa semangat dia lain agaknya. Dia semangat mana dia ikut. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i kata sunat. Imam ketika tu kalau boleh ditinggikan sikit suara supaya apa? Makmum di belakang tahu bacaan yang sunnah. Apa bacaan yang mana wirid-wirid selepas salat. Begitu juga dalam nisfu Sya'ban, dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kelebihan dia pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ampunkan, hidupkanlah. Mana siapa ada kelapangan datang ke masjid. Dan antara peristiwa-peristiwa keistimewaan Sya'ban ialah perkara perintah selawat. Semua ayat ni saya orang ingat. Kalau tak ingat ni agaknya tidur sembahyang Jumaat. Dia ada satu ayat Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ayat perintah selawat ni, saya kata keistimewaan Sya'ban pada nisfu Sya'ban ni. Dan antara keistimewaan dalam bulan Sya'ban, Allah pernah turunkan satu ayat suratul Ahzab, perintah selawat. Perintah selawat. Bila salat diturunkan, makna selawat ni. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucaplah salam sejahtera yang sepenuhnya ke atas Nabi SAW. Perintah ni turun pada bulan Sya'ban. Bila perintah turun, ni sahabat kata kaifa nusalli alaih. Dia kata ya Rasulullah, bagaimana kami nak selawat dengan kau? Nabi ajar satu selawat yang mana selawat tu kita baca dalam sembahyang kita hari ini. Dia panggil apa? Selawat Ibrahimiyah. Nabi baca, Nabi kata ya Rasulullah, bagaimana baca? Nabi kata kul, bacakanlah, ucapkanlah selawat apa?
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam hadis yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Yang riwayat ni banyak kita baca. Yang riwayat terus, tak kata Allahumma. Riwayat tu Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu kita belajar, kita baca riwayat yang kedua ni. Dia ada riwayat yang pertama, dan ada riwayat ketiga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa zurriyyati Muhammad. Itu riwayat ketiga. Semua cara selawat ni yang Nabi SAW ajar kita. Bila sahabat tanya kaifa nusalli, bagaimana nak selawat ya Rasulullah? Nabi ajar cara selawat Ibrahimiyah. Bila suratul Ahzab ayat ni turun, sehinggalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebut tentang kelebihan selawat ni, keutamaan selawat, sehingga ada amal-amal yang mana kalau tak buat, tak baca selawat ni, dia akan tidak sah perbuatan amal. Contohnya bila satu orang salat di sembahyang tadi maghrib, kita tahu sembahyang ni ada syarat dia yang kita belajar dalam Isra Mi'raj yang lepas kan, dalam bulan Rajab. Nabi SAW dapat perintah sembahyang, Nabi tak sembahyang terus sebab tak tahu lagi syarat nak sembahyang. Sebab itu Jibril AS datang pada waktu zuhur. Dalam hadis Bukhari yang panjang itu, Jibril ajar Muhammad, ya Muhammad, ini waktu zuhur. Nak beri isyarat apa? Syarat sembahyang kena masuk waktu. Allah kata inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ni satu kewajipan yang diwajibkan ke atas orang beriman bila masuk waktu. Sebab itu Nabi tak sembahyang subuh lagi. Sembahyang mula-mula zuhur. Kata wahai Muhammad, ini waktu zuhur. Datang waktu asar pula, Nabi tak sembahyang asar. Jibril datang beritahu wahai Muhammad, ini waktu asar. Sehinggalah habis semua lima waktu, baru Nabi SAW salat. Itu dia perintah selawat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara nak selawat? Itulah selawat yang Nabi SAW ajar. Saya kata sehingga Imam Asy-Syafi'i menjadikan selawat ni sebagai perkara-perkara rukun dalam ada amal-amal tertentu. Contoh dalam sembahyang. Dalam sembahyang, salah satu rukun yang kalau kita belajar, ada ustaz-ustaz ajar fiqh, daripada 13 rukun solat, salah satu dia apa? Selawat ke atas Nabi. Satu orang yang sembahyang dia hebat macam mana pun, bila dia tak selawat ke atas Nabi, mana tidak sah solatnya, mana kena selawat. Satu orang sembahyang jenazah ke atas orang yang lain, antara perkara rukun dalam solat jenazah, selepas takbir yang kedua, dia kena baca selawat dekat atas Nabi SAW. Makna ada perkara-perkara yang menjadi rukun dalam ibadah tertentu, bab selawat. Dan ada perkara-perkara yang menjadi sunnah, ada yang jadi amal. Kalau tak buat selawat ni tak sah. Yang ketiga apa? Khatib yang baca khutbah. Khatib yang baca khutbah Jumaat ke, khatib yang baca khutbah hari raya ke, dia skill dia hebat macam mana baca pun, bila dia tinggalkan selawat ke atas Nabi SAW dalam khutbah, tak sah sembahyang dia. Dia kadang-kadang kita tak tahu, ikut je kan, ikut je sah tak sah imam tu. Sebab tu kita bila khatib baca, kita kena perhatikan 5 benda. 5 benda ni dibaca tak? Kalau tak baca, jangan ikut dia. Mana kena sembahyang zuhur. Kalau kita duduk depan ni, kita tegur dia, mam selawat, terlupa. Kena tegur dia. Apa dia? Rukun dalam khutbah. Rukun dalam khutbah apa? Pertama kena puji Allah. Kalaulah pejabat agama keluarkan, contoh dia kan ada kasih khutbah Jumaat, khutbah raya, kadang-kadang khutbah tu betul, mungkin cetak atau agaknya kurang dakwat ke, rakaman ni kena dibatalkan mana. Contohnya tak tulis Alhamdulillah, terus-terus wa qala Allah Ta'ala, baca ayat terus. Kadang-kadang terlepas pandang, kadang-kadang jadi kadang-kadang yang baca tu pun jemputan kan. Dia baca sebab dia kata pejabat, kalau kita nak tag khutbah Jumaat negeri Johor, dia kata apa? Kena baca ikut tag yang dikeluarkan. Jangan tambah dan jangan kurang. Wah, kita kata. Jangan tambah jangan kurang. Saya dulu pernah masa lama dah mula jadi imam. Saya tanya ustaz masa tu, Ustaz Bakar Selamat. Saya kata tak boleh tambah ke? Dia sikit-sikit tak apalah ustaz, dia kata. Macam kita beli kereta lah. Beli kereta nak
nak cantik sikit, nak masuk dah Sporting 19-20 tu pandai-pandai lah. Tapi bukan semua orang ahli je. Mana tak jaga itu. Mana kalau kita nak cantik itu, kadang-kadang ada ayat tu melalui terjemahan je. Hadis tu terjemahan. Mana kita kena check lah khutbah tu. Oh, hadis ni ada silap ni. Kadang-kadang selalunya hadis dalam bulan Ramadan. Dalam Ramadan hadis tu dikata oleh Bukhari. Sebenarnya Bukhari tak riwayat apa hadis tu. Tapi orang tak tahu. Kadang-kadang dia baca je Bukhari. Sebenarnya hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Tapi kata hadis dalam Bukhari. Mana kita kena check. Kadang-kadang cetakan tu kalaulah terlepas pandang. Sebab dakwah dia mungkin yang surah dapat yang khutbah yang last sekali. Dakwah nak habis dah. Dia pun tak boleh terus. Wa qala Allah Ta'ala, lepas tu dia baca amma ba'du. Mana tidak sah khutbah dia. Sebab salah satu rukun khutbah, dia kena puji Allah. Alhamdulillah. Kena puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, kena selawat dekat atas Nabi SAW. Yang saya kata, antara perkara perintah yang turun pada bulan Sya'ban, perintah selawat. Kalau dia tak baca selawat ke atas Nabi, tidak sah khutbah dia. Ketiga, kena baca apa? Kena baca ayat Al-Quran yang sempurna, satu ayat yang full. Yasin, ada ke? Tapi nak baca tu tajuk khutbah biar kena dengan apa? Ayat tu kena dengan tajuk lah. Kadang-kadang ayat lain tajuk lain. Kita kata nak cerita pasal apa ni? Ada kadang-kadang khutbah kat masa berdengung kan? Macam yang lepas dia tapi bukan kat sini, kat tempat lain. Negeri mana tu? Dia kata fa'amal yatim, nak cerita anak yatim, lepas tu cerita Isra Mi'raj. Dia kata kenapa tak buat ayat subhanallazi ke? Kan? Makna teks khutbah tu ayat tu kena mutaradifan. Dia kena ada sangkut. Ayat nak cerita tu kita tahu. Itu kaedah. Itu ulama bila tulis khutbah kitab, dia tulis khutbah tu kita tahu dah. Oh, ni nak cerita bab apa ni? Ni nak cerita bab fiqh, ni cerita bab tasawuf, yang nak cerita bab Quran. Kita nak khutbah je, tak payah nak buka habis. Nak khutbah kitab, kita tahu. Itu khutbah dia. Yang ketiga, kena baca ayat Quran. Yang keempat, kena apa? Orang yang baca tu kena ingatkan, ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba Allah, bertakwalah pada Allah. Kalau dia kata apa? Wahai hamba Allah, ingatlah ini hari Jumaat. Tak sah Jumaat dia. Dia kena sebut ittaqullah. Wahai hamba Allah, bertakwalah pada Allah. Yang kelima, dia kena doa. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Bila ada lima rukun ni, sahlah khutbah dia. Saya nak kata selawat tadi. Yang menjadi rukun dalam amal-amal tertentu. Dan ada perkara selawatnya disunat. Disunat. Mana satu orang boleh dibaca lepas azan, la ilaha illallah, sebelum dibaca Allahumma rabbaha zihib da'wati tamah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW kata, man sami'an nida, siapa yang dengar azan, mana dengar azan, dah Bilal kata la ilaha illallah, dia baca selawat ke atas aku. Dia baca selawat ke atas Nabi lah. Macam mana selawat? Pendek ke Allahumma salli ala Muhammad dah, atau baca selawat Ibrahimiyah. Nabi kata, dia selawat ke atas aku. Kemudian, dia baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadila wa ba'ath maqama mahmud allazi wa'atta. Nabi kata wajibat syafa'ah, wajib ke atas dia syafaat. Dalam hadis yang lain ada penambahan innaka la tukhliful mi'ad. Yang wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, itu penambahan. Dia kadang-kadang ada doa yang ada penambahan. Kalau kita belajar, dia ada contohnya doa antara dua, kita duduk antara dua sujud tu kan, kita baca apa? Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Hadis sampai itu je. Kita baca jelas apa? Wa'fu anni. Wa'fu anni itu penambahan. Tapi orang kata itu perbahasan panjang lah, kita akan cerita lain. Mana perbahasan? Wa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Ada riwayat mengatakan itu tambahan daripada Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mana ada doa-doa ni kadang ada penambahan. Itu ulama membahaskan ada tak boleh penambahan. Sebenarnya doa ni umum. Sehingga mana kita doa benda-benda baik silakan. Cuma jangan meninggalkan doa-doa yang Nabi SAW ajar. Okey, itu mana tentang selawat ke atas Nabi yang Allah turunkan pada bulan Sya'ban. Yang saya nak cerita pada malam keistimewaan Sya'ban yang seterusnya apa? Dia banyak keistimewaan Sya'ban. Sebab tu Nabi kata bulan yang dilupakan. Sebab dia terkepit antara dua bulan. Bulan haram, bulan Ramadan. Dua-dua bulan ni ada kelebihan, ada title dia. Sya'ban dia terkepit gitu. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW
banyak puasa pada bulan Syaban. Dalam beberapa hadis yang lain, Nabi pernah puasa sebulan. Sebab itu kata Nabi pernah puasa, adakah tiap-tiap tahun? Tak. Nabi pernah. Dalam hidup ini, Nabi pernah puasa hampir-hampir sebulan pada bulan Syaban. Tapi bukan tiap-tiap tahun. Cuma Nabi lebihkan puasa Syaban. Kenapa? Pada bulan Syaban, Nabi kata amal manusia akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Syaban. Sebab itu kita banyakkan, ada orang puasa, ada orang yang nak sedekah, ada orang yang nak berzikir, silakan. Bulan Syaban sebelumnya masuknya Ramadan. Bila Allah SWT Syaban, antara peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Syaban ialah tentang peralihan kiblat kita, orang Islam. Orang Islam ni, bila Isra' dan Mi'raj, Allah turunkan perintah salat. Saya sebut tadi, syarat salat dia kena apa? Salah satu dia kena masuk waktu. Kecuali bila kita menjamakkan salat. Jamak salat tak payahlah nak masuk waktu. Kalau kita buat jamak takdim, kita takdim ni apa? Kita jamak, masukkan salat asar dalam waktu zuhur. Itu panggil takdim. Himpun, dahulukan. Kedua, jamak takhir. Himpun, takhirkan. Cuma jamak takdim, dia kena dahulukan yang dahulu. Jamak takhir tak ada masalah. Sebab itu orang buat jamak takdim, orang buat zuhur dulu ke asar? Dia jangan buat zuhur dulu, lepas tu buat asar. Kalau jamak takhir nak buat asar dulu ke zuhur dulu? Mana-mana boleh. Mana-mana nak buat zuhur dulu boleh. Tapi kalau kita sembahyang dengan imam, janganlah kita sembahyang imam tu sembahyang asar, kita sembahyang zuhur. Kalau kita datang betul-betul time solat. Kalaulah kita datang, kita kata orang dah habis sembahyang tu lain. Orang dah habis sembahyang, Assalamualaikum, salam, kita pun dah buat sampai nak buat jamak takhir ni. Kita buat jamak takhir tak ada masalah. Kita boleh buat zuhur dulu ataupun buat asar dulu. Tetapi jamak takdim tak boleh. Jamak takdim kena buat zuhur dulu, baru asar. Itu saya kata kalau. Dan salah satu lagi apa syarat dia? Kiblat. Pada bulan Syaban, nisfu Syaban. Nisfu Syaban ni dia banyak usaha. Dia bukannya kita himpun malam-malam untuk baca Yasin je. Dia tak ada masalah kalau tak baca Yasin pun. Kita baca Yasin sekali ke, lepas tu kita tazkirah ke. Dia asalkan amal hidup malam tu. Amal tu biar orang hidupkan. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi ni kita tahu, Nabi ni dia nak orang Islam ni ada satu pegangan dia, ada pendirian, ada stand dia sendiri. Sebab bila Nabi SAW duduk ke Mekah, isu ni tak timbul. Banyak isu-isu yang timbul ketika Nabi SAW di Madinah. Contohnya tentang Nabi nak orang Islam ni ada cara dia sendiri yang berbeza dengan Yahudi ketika itu di Madinah. Contohnya puasa Ashura. Orang Islam sebenarnya puasa Ashura ni antara puasa sejarah tertua. Sebelum puasa Ramadan turun pada tahun 2 Hijrah, orang Islam dah puasa pada Ashura. Orang kafir Mekah puasa Ashura. Orang-orang Yahudi, Nasrani puasa pada hari Ashura kerana keistimewaan hari itu sendiri. Bila ketika orang Islam puasa, orang kafir tak ada timbul pun. Cuma bila Nabi hijrah ke Madinah, ketika tu ada komuniti Yahudi yang duduk kat situ. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, mereka orang-orang Yahudi ni, mereka puasa pada Ashura. Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita lebih berhak puasa daripada geng-geng dia. Kerana mengenalkan Nabi Musa AS. Sehinggalah Nabi disibukkan dengan urusan pentadbiran. Tahun kedua perang Badar, 3 Uhud, 4. Mana berlaku peperangan sampai perang Tabuk. Sehinggalah tahun ke-11, bulan Muharram. Sebab Nabi wafat pada tahun ke-11. Hijrah 10 tahun, tahun ke-11 Nabi wafat. Nabi sakit dah masuk Muharram tu, sahabat kata, ya Rasulullah, mereka masih lagi puasa pada Ashura. Nabi kata apa? Nabi kata, lain qabiltu ila Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, jikalau aku panjang umur, pada tahun hadapan, la asumman natasi, aku akan puasa pada 9 dan 10.
Kerana kita nak menyalahi orang Yahudi. Nabi kata, khaliful Yahud. Kita kena menyalahi. Orang Islam ada kena stand di sini. Begitu juga tentang salat. Bila orang-orang Islam perintah Isra' Mi'raj turun, perintah semayang, antara syarat semayang berkiblatkan Baitul Maqdis. Asalnya. Sebab itu orang Islam kena tahu Baitul Maqdis ni kena dalam hati-hati kita. Sebab sejarah dia besar. Berkiblat tu bukannya sehari 2 hari. Berkiblat tu sehingga 17 bulan. Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis. Orang Yahudi perangai dulu kini selamanya. Bahalul dia, kejahatan dia, kedajalan dia sampai Islam. Dia kata apa? Tengok Muhammad dengan sahabat-sahabat dia tu. Sembahyang menghadap kiblat kita sembahyang. Dia berkiblatkan seperti mana kami kiblat. Siapa cakap? Yahudi. Dan perkataan tu dia mengejek-ngejek orang Islam. Nabi SAW menunggu perintah Allah. Tunggu perintah Allah SWT. Bilakah Allah nak turun perintah peralihan kiblat ni? Sehinggalah Allah SWT yang maha mengetahui. Allah tahu kenapa Allah seorang Islam ketika itu mula-mula sembahyang ke Baitul Maqdis. Allah nak beri isyarat besar. Sebab itu Isra' Mi'raj pun pergi Baitul Maqdis. Sebenarnya kenapa dari Mekah tak naik ke langit ke? Kalau orang kata kenapa tak naik langit ke Mekah? Kenapa perlu pergi Baitul Maqdis? Sebab itu Ahli Sirah katakan kalau ada Mekah, shortcut. Kita dari Pelangi, nak datang sini, takkan nak pergi Pasir Pelangi, pusing, macam. Tapi Allah suruh pergi Baitul Maqdis. Dia tak suruh naik langit terus. Sebab itu Ahli Sirah mengatakan, kenapa ke Baitul Maqdis? Kenapa kiblat ke Baitul Maqdis pada mula? Isra' Mi'raj pun itu. Sebab biar orang tahu. Dia kalau kita naik langit terus, cerita pada orang percaya tak? Tak ada orang percaya. Lepas tu, kita nak cerita pun tak ada orang pengalaman naik langit. Kita seorang. Contoh kita seorang naik langit. Saya cerita semalam saya naik langit. Kalau ada seorang daripada sini pernah naik langit, dia kata, kalau betul awak naik langit, ceritakan saya, langit pertama tu apa? Tapi tak ada orang naik langit, jadi terdengar gitu. Muhammad ni gila betul ke? Tetapi hikmahnya Allah hantar Nabi pergi Baitul Maqdis, kita berkiblatkan salat pada Baitul Maqdis sebab ada orang pernah pergi situ. Orang Mekah ni budaya dia apa? Budaya dia rihlatash syita'i was-shaif. Lakukan rihlah perjalanan pergi ke Syam, Syami Palestin, pergi kat sana. Jadi mereka berdagang, pergi masjid, mereka tahulah, oh masjid ni gini. Jadi bila Nabi kata, aku pergi Baitul Maqdis, orang kata, Muhammad, kalau kamu tahu Baitul Maqdis, ceritakan kami. Siflana, sifatkan kami. Bagaimana Baitul Maqdis? Berapa pintu dia? Tingkap dia berapa? Sebab itu asal salat kita berkiblatkan kat sana. Sebab Allah nak beri syarat, itu bumi Anbiya. Bumi yang lahirnya para Nabi. Walaupun Mekah ni dengan kemuliaan dia lah. Tapi di Palestin tu ataupun di Baitul Maqdis ada sejarah tu. Yang mana ketika tu orang Islam cuma cemuan. Kata-kata ni orang Yahudi berkata, berkiblat dan kata Allah Azza wa Jal, Allah kata qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah kata sungguhnya kami lihat wahai Muhammad, kamu duk palingkan muka ke langit. Nabi semayang ni, Nabi paling kat langit. Tapi jangan kita buat. Ni asal dulu. Nabi paling kat langit, dongak. Taqalluba ni maknanya Nabi dongak, lepas tu Nabi turun. Nabi dongak, Nabi turun. Qad nara taqalluba, kami lihat wahai Muhammad, kamu duk berpaling muka kau, sejak naik sekejap turun. Wajhaka fis sama', lihat ke langit. Nabi buat itu sebab apa? Dengan harapan turunlah perintah. Turunlah perintah mana alih kiblat. Allah kata apa? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, palingkan wajah engkau. Jadi kalau ayat ni turun lepas sembahyang senang. Kita boleh buat pengumuman. Kita kata insya-Allah isyak nanti kita tukar kiblat. Senang tak? Tapi kalau tengah sembahyang macam mana nak tukar? Susah juga nak tukar. Nak tukar macam mana? Sebab kadang-kadang menghadap sini, bila menghadap sini tukar menghadap sini. Makmum kat depan, imam kat belakang. Dah, apa cerita?
Allah turunkan tengah-tengah salat asar. Falanuwalliyannaka qiblatan, wahai Muhammad, palingkan wajah kau kiblat yang kau redha, yang kau suka. Mana? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjid Haram. Masa tu Nabi duduk kat mana? Nabi duduk kat Madinah. Dan Allah kata peralihan kiblat ni sebenarnya bukan hari ni. Ahli kitab dah tahu dah wahai Muhammad. Wa innal ladzina utul kitab, orang yang kami beri kitab, la ya'lamuna annahu al-haq. Dia tahu peralihan kiblat ni benar daripada Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak lalai, Allah tak lupa apa yang mereka buat wahai Muhammad. Yahudi. Itu kadang-kadang bila berlaku benda ni ke atas orang Islam, kita nak kebaculan negara-negara Arab, tengok rakyat Palestin dibunuh tiap-tiap hari. Saya teringat satu ayat Al-Quran. Allah kata wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah kata dengan Nabi, kadang-kadang kita lihat benda tu tak baik bagi kita. Kita nampak pada mata kita, kenapa benda ni berlaku? Zaman dulu pun dah berlaku. Kenapa kita tak menang? Kenapa kita ditindas? Kenapa kita dibunuh? Allah beritahu Nabi, wala tahsabannallah, jangan engkau sangka wahai Muhammad, wala tahsabannallah, jangan engkau sangka Allah wahai Muhammad, ghafilan amma ya'maluz zalimun. Kamu jangan sangka wahai Muhammad, Allah ni lalai, Allah ni lupa apa orang-orang zalim buat ke atas kamu. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sebenarnya Allah nak mentakhirkan azab bagi mereka pada hari yang mana ketika itu mata-mata tashkhasu fihi al-absar, mata-mata tergeliat semua. Ketika kita berdoa. Sebab itu bila nisfu Syaban turun peralihan kiblat ni, Nabi palingkan. Itu bulan Syaban ni, walaupun dipanggil bulan yang kita lupa, kita kena ingat ada sejarah secara besar yang berlaku pada bulan Syaban. Yang akhirnya saya nak ringkas-ringkaskan. Yang akhir sekali turunlah perintah puasa. Yang kita tahu Nabi SAW orang Islam, ayat nanti bila nak Ramadan khutbah kita akan dengar ustaz-ustaz bila akan ceramah dia, bila masuk Ramadan dia orang akan cerita tentang Ramadan, walaupun kadang-kadang benda tu dah tiap-tiap tahun kita tahu sampai dia ulang kaji. Allah perintahkan puasa Ramadan ni, ayat tu turun pada bulan Syaban. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kamu diwajibkan puasa seperti mana orang-orang dulu puasa, mudah-mudahan kamu takwa. Ayat ni turun pada bulan Syaban. Dia tak turunkan pada bulan Ramadan. Kalau turun bulan Ramadan susah, kerana pelaksanaan dia tu panjang. Itu ayat tu panjang. Allah kata ayyaman ma'dudat, puasa nanti ada hari-hari tertentu saja. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah kata siapa yang sakit, siapa yang musafir, dua jenis golongan ni diberi keringanan untuk tidak puasa. Tapi dengan syarat fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia kena puasa pada hari-hari yang lain. Qada puasa dia. Wa 'alal ladzina yutiquna, atas orang yang ketiga pula yang tak mampu nak puasa. Orang tak mampu ni bukan sakit. Yutiquna ni orang yang dibebankan. Contohnya orang tua yang panjang umur dia tak boleh puasa. Ada orang kadang-kadang dia bayar fidyah. Itu kan, dia jumpa imam, saya nak bayar fidyah. Siapa nak fidyah? Dia tak cakap dia cakap ni mak saya. Kenapa mak? Mak dah umur 98 dah, baring gitu je, tak pernah puasa. Allah kata wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak mampu nak puasa, bukan sebab sakit, bukan sebab musafir, memang keuzuran dia tak boleh puasa. Dan doktor nasihat dia, kan ada setengah-setengah sakit ni, dia akan nasihat doktor, dia jangan jumpa imam. Ustaz, saya ni sakit Ustaz, boleh tak saya puasa? Kita bukan nak ngesahkan sakit dia, kena jumpa pakar. Doktor kata Hajar, you jangan puasa.
Macam kata, tak boleh saya nak puasa, tiba-tiba mati petang tu. Mati tu memang hakikat. Mana kita dengar doktor kata jangan puasa, kalau puasa nanti menyebabkan gini ni, kita termasuk yutiquna. Kalau sakit yang mana, orang yang panjang umur dia Allah kata dia tak ada faidatun. Allah kata fidyatun ta'am miskin, kena bayar fidyah. Panjang ayat tu. Allah kata faman tatawwa akhiran, siapa dalam bayar fidyah dilebihkan, sebab fidyah negeri-negeri berbeza. Fidyah ni negeri-negeri berbeza. Johor ada cara Johor, di wilayah Selangor, dan Johor ni masih lagi berapa? RM22.5 mas kahwin. Tu mas kahwin, bukan fidyah, mas kahwin. Fidyah berapa? Dikurangkan RM2.5. Kalau harga beras RM10, contohnya dia beras akan datang tak umum lagi ni kan, kita punya tak umum lagi, tapi tak tahu rasa macam naik sebab beras naik. Beras Faizal tu naik RM48 lah. Biasa tu naik RM48, tak tahu naik, tapi dia tak kira kita makan, dia kira umum, rakyat Johor makan. Kalau dia kira-kira Bernah kata dia, sebab dia nanti Jabatan Mufti akan rujuk pada Bernas. Dia kata Bernas, okey, untuk orang Johor banyak mana? Johor nampaknya basmati dah naik 50% lah. Mana orang ada setengah orang kecil manis dia kena nasihat, dah pakai basmati 50%. Mungkin ada peningkatan dalam zakat fitrah. Dia ni atas umum. Bila atas umum ni banyak mana fidyah? Fidyah kena bayar 1/4. Dia gini, sebab segantang tu dia hampir dengan 4 cupak, tak sampai. Kalau orang tanya saya senang kira buat 4 cupak, sebab dia 3 cupak lebih, hampir 4 cupak. Dia makna 1/4 tu kena keluarkan fidyah. Kalau RM10 kena bayar RM2.5 satu hari. Kalau sebulan, kalinya sebulan tu 29 atau 30 bayar. Allah kata faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kalau dia melebihkan bayar tu baik. Kalau wilayah ada RM5 fidyah. Johor RM2.5, wilayah RM5. Ada RM10. Sebab dia kata apa? Ta'amu miskin. Fidyah tu untuk makanan orang miskin. Itu kalau RM2.5 ni macam tak normal makan tu. Rahmah pun tak sama. Rahmah RM4.9. Kita RM2.5. Mana kena, kalau orang tanya saya, lebih sikit bayarlah RM5 satu hari, senang. Tengok kalau sikit ada pencen lebih tu bayar RM10 lah. Sebab makan, dia kira fidyatun ta'am miskin. Orang makan miskin. Dia bukan kita makan. Cuba pergi kedai, kita pergi kedai. Kita janganlah makan kayangan T20. Kita makan standard. Pergi kampung Melayu tu ambil nasi, ambil sayur sikit, ambil ayam goreng seketul, lepas tu ambil sirap kurang manis. Kita agak-agak berapa ringgit lah? RM10. Mana RM10 tu bagus. Tapi Johor Pulau Arahan tu tak apalah, RM2.5. Kalau orang tanya saya, bayar lebih sikit lah. Dan Allah kata wa antasumu khairul lakum. Kalau puasa baik bagi kamu. Maknanya orang yang mampu, ahli waris dia nak puasakan, nak qada puasa. Contoh ibu dia ataupun bapa dia. Allah kata khairul lakum, baik bagi kamu kalau kamu tahu. Sebab itu qada untuk puasa orang meninggal dibenarkan. Orang yang meninggal tak sempat bayar fitrah, malam 25 dah meninggal, kita bayarkan fitrah dia. Dia yang tak boleh ni qada solat orang meninggal, dia tak boleh. Kalau orang dah meninggal, kita ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah. Mungkin dia jahil, ya Allah tak tahu, ya Allah ampunkan dia. Mudah Allah ampunkan. Selain pada sembahyang kita boleh qadakan. Puasa tak boleh. Puasa kita qadakan. Dan Allah kata apa? Seterusnya ayat Allah kata syahru Ramadan. Allah kata bulan Ramadan. Ayat ni semua panjang ni, 5 ayat ni turun pada bulan Syaban. Nak menentukan puasa, Allah kata apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan, maka hendaklah dia puasa pada esok hari. Cuma dalam konteks negara, dia ada jabatan mufti. Jabatan mufti akan lihat anak bulan. Dia ada ustaz-ustaz tertentu yang mana pakar. Macam kita di Johor ada Al-Fadil, Al-Ustaz Haji Hanafi Abi Razak, mana pakar, gunakan kepakaran dia. Dia tengok ada beberapa ustaz yang tertentu, mana tengok dia akan hantarlah. Dia tak macam 2 tahun lepas dia kelang kabut, semua satu menanjung tak nampak, tiba-tiba kat Labuan nampak. Itu lain cerita lah kan.
Tapi Allah kata faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang melihat saksian anak bulan, dia kena puasa. Sebab kita ni Nabi kata apa? Sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu kerana tengok anak bulan. Sebab melihat anak bulan tu sunnah. Walaupun ada negara Islam hari ni, kalau di Emirates kalau saya, di Bahrain setengah-setengah negara Islam, dia tak pakai ru'yah lagi dah. Sebab dia pakai takwim terus. Takwim tu boleh kata hampir betul lah. Macam kita lagi dulu kan pakai takwim, betul tak? Betul, cuma 2 tahun lepas je. Alah kalang kabut sikit. Yang lain semua betul, rekod sekali tu je. Makna takwim ni hampir betul. Tahun ni puasa 29 ke 30? Hah? 30? 30 ke 29? Saya sebenarnya saya awal lagi. Takwim saya dapat bulan 1 tu tengok Ramadan tu. 29. Alhamdulillah. Contoh je lah. Tak gurau je. Kita tengok dulu. Masuk Ramadan bila? Oh 29. Nasib baik tak 30 hari ni. Kan 30 kan tak? Dulu kan budak-budak gitu kan. Puasa berapa? 29. Alhamdulillah. Dia tak ada 28. 29, 30 je. 31 pun tak ada. 29, 30. Kita tengok mula-mula lagi. 29. Lepas tu saya tahu. Saya tanya tu. Saya bulan 1 dapat takwim pejabat agama. Benda yang mula-mula saya tengok pertama Ramadan jatuh bulan berapa? Oh tahun ni bulan 3. Saya kira nanti tengah. InsyaAllah dalam tahun depan awal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2030 nanti 2030 insyaAllah kita akan puasa pada bulan 1. Dan nanti kita akan balik flashback macam bulan 12 nanti selepas 2030 31, 32 kita akan back balik zaman dulu. Back kalau puasa bulan 12 seronok tak? Kenapa seronok? Cuti. Dia bukan. Kerana isyak cepat. Saya kata takwim pertama saya nak Ramadan. First. Kedua saya nak waktu solat. Kalau bulan 1 ni bulan ni 1, 2, 3 ni isyak kita pukul berapa? Ini langsung 8.32 subuh 6-8 minit. Allah. Lepas tu imam baca panjang pula tu. Kena kalau ke sekolah. Sebab itu kalau 6-8 minit tu imam baca pendek-pendek je. Saya kata kau baca duha je dah cukup dah. Tak payah nak kori-kori sangat lah. Orang nak hantar anak sekolah. Sekolah kan hantar sekolah. Lepas tu imam baca panjang. Saja dekat berhenti kan. Kau datang, kau tak datang kan? Tak pernah datang. Kan kau rasa subuh. Mana dia pertama saya tengok Ramadan bila, kedua tengok waktu semayang. Kalau waktu semayang 8.3 minit isyak. Jadi kita cepat habis tarawih. Kita pandai pula nak ngajar orang. Sebab itu kita nak isyak ni dia bulan 1, bulan 2, bulan 3 dia akan turun, dia tak akan turun. Ni bulan apa? Bulan 2. 3 baru nak turun. Dia nanti masuk bulan 11, 12, 10, 11, 12, dia semua cepat. Isyak 8, 2 minit, 3 minit, 8 minit dah isyak. Maghrib 6.50 dah maghrib dah. Cerah lagi maghrib. Tu semua saya tengok semua tu. Saya katakan sedap Ramadan. Sebab bila Ramadan awal isyak jadi cepatlah boleh baca panjang sikit. Niat baik. Nak baca panjang sikit. Kalau isyak lambat 8.30, lepas habis main isyak, imam tu wirid habis semua la ilaha illallah syarikalah. Macam tadi tak apa imam baca Fatihah dekat. Kalau yang dia punya zikir panjang, kita tengok ya Allah pukul 9 baru nak tarawih. Itu sebab 8 rakaat dia turun. Wallahualam bisa, insyaAllah mudah-mudahan Allah hidupkan kita, Allah beri kita kesihatan, keafiatan dalam masa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq والأعمال والأهوال والأدواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والله أعلم بالصواب.